عليكم ورحمة الله. يصير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Semoga baru nak mula ni saya teringat istinjak bulu ayam. Teringat istinjak bulu ayam. Baru nak mula kelas. Tapi syukur pada Allah. Ustaz jangan mula Ustaz. Kerana Ustaz. Oh ya, itulah. Seminggu Ustaz tak boleh move on lagi. Sabar je. Ingat kita je. Oh gitu lah. Baik, Alhamdulillah, syukur. Hari ini kita dapat sambung muka surat 76. 8 perkara, apa dia punya syarat dia lah. Ketika kita nak istinja guna batu. Taklah susah sangat. Tapi 8 perkara ni kita boleh faham dan kita boleh ingat insyaAllah. Baik, yang pertama tengok atas sekali. Hendaklah menggunakan 3 biji batu. Maksud guna 3 biji batu tu macam mana? Okey, ada nota kaki 57. 3 biji batu tu ada perincian dia. Baik, caranya. Pertama, menggunakan 3 biji batu dan mengusap najis dengan setiap batu tadi tu, yang 3 biji tu. Jika najis masih ada, dia dah istinja guna batu, jika najis masih ada, setelah dia gunakan 3 batu tersebut, maka wajib dia menambah batu yang lain. Tambah daripada 3 tu. Jadi 5, jadi 7, kena tambah. Sehinggalah najis dapat dihilangkan. Tapi kenapa saya sebut 5, 7? Kerana sunat menggunakan batu dengan bilangan yang apa? Ganjil, catatan 3 minimum. Okey, itu situasi yang pertama. Sekarang yang kedua, boleh juga menggunakan 1 biji batu. Tapi tetap dengan pemahaman 3. 1 biji batu. Dan mengusap sebanyak 3 kali usap. Yang diusap tu apa Ustaz? Tempat yang keluar najis lah. Kubul dengan dubur tu yang diusap menggunakan batu. Tapi diusap 3 kali dengan menggunakan 3 permukaan batu. Yang berbeza lah. Oh, maknanya batunya besar. Ya, mungkin batunya besar sikit lah. Maknanya ada kawasan yang kita boleh pegang dengan jari dan boleh dibagi kepada 3 permukaan untuk diguna. Boleh. Jika najis boleh hilang dengan cara macam ni, sebiji batu 3 permukaan yang berbeza, maka dikira sudah cukup dan tak mestinya menggunakan 3 biji batu. Tapi kalau cerita yang paling bagus, 3 biji tadilah yang asal cerita tu. Kemudian yang ketiga, cara ketiga, boleh juga menggunakan 1 biji batu untuk mengusap sekali usap di tempat najis. 1 biji batu je, kecil. Gunakan sekali usap. Dah kotor, ada najis. Kemudian batu itu dibasuh dan dikeringkan. Kan syarat dia mesti kering, tak boleh basah, tak boleh ada air. Jadi batu tu mesti kering. Jadi batu tu dibasuh, keringkan. Keringkan lap ke, renjis ke, tiup ke, keringlah senang cerita. Gunakan lagi batu yang sama untuk usapan seterusnya dengan cara yang sama. Ustaz, kalau dia dah basuh guna batu tu, maknanya dia ada air lah. Dia ada air. Kan saya dah sebut, istinja guna batu ni tak semestinya tak ada air. Ada air pun boleh, tu cerita dia. Tapi kenapa dia nak pakai batu Ustaz? Yang tu awak tanya dia. Jangan tanya saya. Sebab yang istinja tu dia.
Tak tanya dia. Jadi ceritanya boleh. Soalan kalau kita nak buat tak nak buat tu cerita lain. Nak cerita tahu boleh dengan tak boleh je. Oh, macam tu rupanya. Okey, syarat pertama clear, settle. Ha. Syarat yang kedua, dia 8 je tak banyak. Yang kedua, hendak dia ada yang apa yang dia lebih kurang sama je, dekat-dekat je dia tu. Don't worry. Dia taklah susah sangat. 8 tu boleh jadi 6 ya. Yang kedua, hendaklah batu tu memang mampu, boleh membersihkan tempat najis. Maknanya dia boleh angkat, dia boleh selit, dia boleh tanggalkan, boleh cabut lah. Senang kita sebutlah. Pisahkan najis tu daripada kulit lah. Daripada kemaluan depan belakang. Okey. Ada nota kaki 58. Apa maknanya tempat najis? Hendaklah batu itu boleh membersihkan tempat najis. Tempat najis tu tandas? Bukan. Tempat najis tu lubang jamban? Bukan. Tempat najis yang dimaksudkan di sini merujuk kepada 3 benda. Yang pertama, lubang dubur yang tertutup ketika berdiri. Itu dia. Bukan ketika cangkung. Ketika cangkung dia lebih terbuka. Tapi lubang dubur yang tertutup merapat ketika kita orang sedang berdiri. Itu kawasan tu tempat najis namanya. Yang kedua, kepala kemaluan lelaki, zakar. Itu namanya tempat najis. Memang tempat keluar najis, tapi tempat najis yang sedang dimaksudkan ni. Yang ketiga, bibir kemaluan perempuan yang disebut bahasa Melayu faraj. Yang itu tempat 3 ni lah namanya kena hilangkan najis. Jika setelah mengusap dengan usapan wajib sebanyak 3 kali pun belum dapat membersihkan tempat ini, maka wajib ditambah dengan usapan 4, 5, 6, 7 sehinggalah dia bersih. Senang kan? Senang je. Syarat ketiga, kan senang saya kata, tak susah sangat. Syarat ketiga ialah pastikan hendaklah najis tersebut belum kering. Maknanya baru keluar, baru je kencing, baru je buang besar. Masih orang kata basah lah. Masih ada kelembapan najis tu masih ada. Syaratnya najis belum kering. Dengan catatan, tengok nota kaki 59 bawah. Tidak boleh menggunakan batu jika najis sudah kering semuanya. Tak boleh. Dia kencing dah lama dah kering dah air kencing tu. Tak boleh guna batu. Dah wajib guna air. Kena cari tunggu sampai air ada. Yang paling besar pun sama juga. Atau separuhnya kering, separuhnya masih basah. Kerana batu tidak boleh menghilangkan najis yang sudah kering. Jika keadaan yang macam tu, memang wajib menggunakan apa? Air. Jika ia kering, tetapi dapat juga dihilangkan dengan menggunakan batu. Maknanya dia jadi kepingan ke, dia jadi apa ke yang boleh dipisahkan juga. Maka barulah boleh menggunakan batu. Tapi asal cerita, jangan sampai najis itu dah apa? Kering. Maknanya lepas buang air besar je, terus istinja guna batu lah. Senang cerita tu. Baik. Itu syarat yang ketiga. Senang ke mudah? Kacang. Okey, Alhamdulillah. Sebab, kenapa senang? Sebab tidak ada soalan peperiksaan akhir tahun sempena bulan 12 ni. Sebab itulah kelihatan semuanya senang. Tak apa. Okey. Syarat keempat. Hendaklah najis tersebut belum bergerak ke tempat lain. Kenapa najis tu bergerak? Tengok lah. Meleleh mungkin. Meleleh. Ataupun bahasa kat tempat saya mencret. Menitik-nitik macam tu lah, Ustaz. Kalau dia dah berpindah ataupun dia bergerak ke tempat lain, maka ketika itu dia dah jadi wajib gunakan air. Tengok ada nota kaki lagi 60. Dia banyak tu penjelasan dia tu. Kata dia apa? Maksudnya najis tidak terkena tempat lain selain daripada 3 tadi. 3 tadi okey. Lubang dubur, kepala zakar, bibir faraj. 3 tu okey. Lain daripada tu jangan kena. Jika sudah melebihi daripada 3 tempat ni, dia dah merayap, dah berjalan, dah bergerak, dah berpindah,
maka ketika itu semuanya nanti wajib menggunakan apa? Guna air. Ya, menggunakan air. Ustaz, maknanya memang spesifik betul Memang tak boleh kalau terkena bahagian tepi-tepi tu pun memang dah tak boleh Ustaz Sebab itulah saya pernah sebut ada istimewanya tandas kapal terbang tak ada takungan air. Sebab dia memberi kesan baik mengelakkan ada air najis yang mercik semula terkena, maaf cakap, punggung orang yang buang besar. Ustaz tak faham. Tandas, Ha? tandas dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang. Pernah masuk dalam lubang tandas kapal terbang pula. Pernah masuk dalam tandas kapal terbang. Tandas kapal terbang tu kan dia macam ada sedut vacuum tu kan. Dia kering. Betul. Kering je kan. Kira-kira kalau jatuh tu memang tak payah. Jangan pula fikir pula. Maknanya tak mericik-ricik lah, biasanya gitu. Jadi memudahkan untuk orang yang buang air besar kat situ untuk menjaga diri dari syarat nombor 4 tu. Daripada najis tu bergerak ke tempat lain. Jadi kira-kira dia boleh istinja lah nanti pakai tisu. Tisu kan, dalam tu ada tisu kan. Dalam tu macam-macam tisu ada. Saya pernah tengok atas, bawah, tepi, kiri, kanan. Banyak betul tisu, sampai 4 tisu. Itu contoh. Okey, kalau salah tak perlakuan ni, dia nak istinja selain daripada air kan. Contoh tisu ataupun batu. Tapi dia ada tisu basah, dia gunakan tisu basah, dia lap tu, maknanya najis tu dah pergi kat tempat lain kan, betul tak? Kalau dah terkena air, maka dia wajib mengalirkan air. Mengalirkan air maknanya kena guna air lah. Faham, baik. Kena guna air. Jadi guna tisu yang kering dulu. Kalau batu tadi pun dia pesan suruh apa? Keringkan kan. Kalau guna 1 biji batu, dikeringkan dulu. Kalau guna 1 biji batu lah. Sebab nak dapatkan 3 kali. Pada 3 biji atau 3 kali pada 1 biji yang dibasuh dan dikering. Atau 3 kali pada 1 biji yang memiliki 3 permukaan. Itu cerita dia tu lah. Yang 3 cara tadi kan. Betul. Jadi itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima. Hendaklah najis tersebut, masa dia tengah buang besar dekat padang pasir tu, janganlah najis tu dah campur dengan benda lain. Najis yang kat mana? Maaf cakap, najis yang pada 3 tempat. Najis yang dah jatuh kat tanah tu biar. Yang tu memang dah tercampur tanah. Kalau digulung-gulung, mungkin tak tahulah dibuat apa, tak tahulah, wallahualam. Tapi nak ceritanya tu, najis yang pada kemaluan tu. Baik, jangan tercampur dengan benda lain tu. Bercampur benda lain tu apa? Okey, tengok nota kaki 61. Maksudnya, ia janganlah bercampur dengan benda basah. Seperti air terkena. Air tisu basah ke air apa ke terkena situ. Atau air kencing dari tempat lain. Atau kering sama ada najis. Seperti tahi binatang. Tahi binatang, dia tengah berak-berak, ada pula. Contoh saja nak bagi faham. Bendanya susah nak berlaku ni. Atau suci seperti debu. Tengah buang besar, angin tiup. Jadi debu naik, zoom, kena dekat bahagian dubur dia. Dah debu penuh tempel kat situ sekali. Maknanya najis yang ada kat tempat dubur dia dah campur dengan benda lain. Tu nak cerita je tu. Ustaz, angin apa yang tiup? Tak payahlah tanya angin apa. Mungkin kentutan dia terlalu kuat sehingga berpatah balik ke apa tu, tak ceritalah. Tapi ceritanya nak cerita bercampur. Jika bercampur dengan benda basah. Soalan tadi, tisu basah, benda basah. Dah campur dah. Maka ketika itu wajib menggunakan air selepas gunakan batu tadi. Wajib guna air lepas guna tisu basah tadi. Wajib guna air lepas dia terkena air tadi. Sebab dah bercampur. Ustaz, teringat perlakuan sendiri ni. Masa anak kecil-kecil dulu, punyalah salah dalam menyucikan anak baby bila pergi keluar kan. Memang lap dengan tisu basah tu, dan tak cuci balik pun dengan air. Kalau kita lap dengan tisu basah, dia dikira bersih
dari zahir najis. Ya, tapi dia tak ah, suci kan? tapi tak suci. Oh. Jadi kalau budak tu mungkin saja terhindar dari kuman kerana dah hilang dia punya ain najis, tapi dari segi suci syarak tak ada. Jadi dia tu selama mana dia tidak berada di atas kita ketika kita beribadah, insyaAllah lah dalam bab ibadah kita tak ada apa-apa masalah lah. Tapi kalau budak yang nak didokong, budak yang nak didokong atau dipangku ketika kita sedang solat, ataupun ada orang bawa baby masa tawaf dengan cara bawa bukan pakai stroller, pakai apa tu? Bag ganas, bag. Macam bag yang baby sangkut tu kan? Kuatir kena najis tu. Jadi dia kena pastikan budak tak ada najis dan budak tidak menanggung najis lah. Itu sajalah dia punya cabaran dia kat situ saja. Baik, seterusnya. Sebelah, tengok 78. Permasalahan bawah tu, bahagian bawah. Ni ada tambahan sikit lah. Kerana ada perbezaan pandangan ulama, jadi pengarang masukkan sikit. Iaitu apa? Imam Ar-Ramli mengatakan, sah istinjaknya walaupun dia bercampur dengan benda, dengan syarat benda tu kering dan suci. Jangan air, jangan basah, tisu basah sudah. Kalau debu, lepas tu debu pun kering, debu pun sifatnya suci, maka tak mengapa. Seterusnya, hendaklah, tengok syarat atas. 7, 6. Hendaklah najis tersebut tidak berpindah dari lubang dubur dan dari hasyafah kepala zakar. Sudah dijelaskan. Yang ketujuh, hendaklah najis tersebut tidak terkena air. Tidak terkena air, dia lebih khusus lagi. Tadi tidak bercampur dengan benda lain. Tak apa, itu pun sama lebih kurang. Yang ke-8, hendaklah batu yang digunakan itu adalah yang bersih. Batu, benda yang kita buat tu. Jadi tengok nota kaki 64, tidak sah menggunakan sesuatu yang najis atau benda yang terkena najis. Sesuatu yang najis macam tai unta kering. Keras. Sesuatu yang terkena najis, apa-apa kotor, benda yang asalnya bersih tapi terkena najis. Baik. Sekarang ni kita tengok tatimah di bawah. Tatimah. Jika beristinja menggunakan air, maka sunat basuh kubul dulu depan. Kemudian barulah dubur belakang. Tapi jika istinja guna batu, yang bagusnya mustahab ialah basuh kita sebut sapu pada bahagian dubur dulu baru bahagian kubul. Ini dalam kitab ulama kita lah dari segi tertib dia tu. Selesai kat situ. Dah boleh istinja? Ya, saya. Tatimah bermaknai. Dari mana belajar lahjah Mesir ni? Tak tahulah dulu. Dia pakai bahasa JNI, macam bahasa dia pandai. Oh, dia pandai belajar cakap Mesir Atau pernah pergi ke Mesir? InsyaAllah. Ada dengar siapa cakap, tak tiru je. Oh, kisah dia. Sebab bermakna A ni orang Mesir. Kalau orang Syam, orang Jordan bermakna ish, dia ada ish, ada shin. Tapi kalau orang belajar bahasa Arab kelas bermakna madza dengan makna apa, macam itulah. Tatimah maknanya apa kita sebut penyempurnaan. Daripada perkataan sempurna, tamam. Jadi penyempurnaan. Lepas dah cerita ni, yang sempurna cantiknya yang macam mana? Macam itulah penyempurna. Jadi kalau dia basuh kubul dulu, dubur dulu, kubul dulu, dia tak kisah. Sah saja, tak ada masalah. Baik, bagus. Seterusnya dengan pantas kita lihat di sebelah. Adab-adab ketika buang air kecil. Adab-adab ketika buang air. Kemudian, kencing dan buang air besar. Antara adab yang perlu dijaga ketika buang air kecil, air besar ialah yang pertama, tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Bilik air masing-masing macam mana? Betul kedudukannya, insyaAllah. Kalau rumah kita, dia punya mangkuk tandas dia yang sangat kemangkukan tu, tiba-tiba menghadap kiblat. Boleh tak? Bila dah belajar macam takut lah Ustaz nak masuk.
Kan? Itulah. Tapi alhamdulillah letak. Alhamdulillah tak. Katalah ada orang tu, rumah dia dah beli rumah tu. Sekali tandas rumah dia ada 3 bilik. 3 bilik lah, 3 bilik. Rumah biasa sederhana, 3 bilik, 2 bilik air contoh kan. Sekali tandas dia memang ngam-ngam ngadap kiblat. Adakah dia kena tahan dari buang air besar selama duduk di... pening tahan buang air besar. Dia Tak boleh ubah kedudukan, Ustaz. Ya, betul. Ubah kedudukan? Alah, pusing lah sikit. Kedudukan dia ke kedudukan mangkuk tandas tu? Kedudukan dia, mangkuk tu memang dah melekat dah. Okey, baik. Sebenarnya yang tak boleh menghadap dan tak boleh membelakangkan kiblat ni jika dia ada syarat-syarat dia. Kan? Tak ada dinding. Betul. Tak ingat. Nampak? Yang tak boleh tu apabila berada di tempat yang terbuka. Yang tak ada sekatan 3 kaki, 3 hasta ke depan. Tak ada penghadang, tak ada sekatan. Maknanya dia buang besar kat padang ataupun dekat semak-semak ataupun kat dalam hutan. Tahu tak orang buat camping? Camping, biasanya kalau kita bawa budak-budak camping betul-betul, bukan camping pakai tandas awam, sambil-sambil, bukan. Ni yang memang masuk hutan betul. Jadi benda yang kita sampai sekali nak buat, banner pasang kemah apa semua dan buat tandas. Buat tandas. Jadi buat tandas tu nanti cara dia dah korek, nanti buang besar, ambil tanah, tutup, timbulkan sikit. Nanti orang lain buang besar, ambil tanah, timbulkan lagi. Kira lah buang besar tu lebih kurang 3 hari punya tu. Apa tu nak buat tandas lain pula gitu. Okey, masa nak buat tandas tu kan dikira tanah lapang. Maknanya semak-semak hutan-hutan. Memanglah tertutup sikit. Akan diberitahu, okey sini tandas jangan masuk. Kalau nak masuk, bagi tahu dulu. Okey. Tak ada apa tutup, melainkan daun-daun pokok gitu je. Tapi orang tak nampak. Yang itu pastikan dia tak menghadap kiblat lah. Okey, kemudian haram juga menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat jika dindingnya ada. Tapi jarak dia dengan dinding tu lebih daripada 3 hasta. Dia punya tandas dia dengan ruang tamu rumah kita sama besar. Kita ruang tamu 10 kaki berapa, 10 kaki kali berapa kan? Rumah dia tandas macam tu. Ngadap kiblat? Tak boleh. Sebab dia kira dia punya tandas besar lah senang cerita. Tapi dikira dia tu kira masih tempat yang lapang. Sebab tandas dia besar. Tu contohnya gitulah. Tapi tak tahulah. Maksudnya kalau toilet yang sekali dengan ada batap semua tu kira luas tak? Yang itu dah ada dinding dah. Yang tu tak kira lah. Tak sampai 3 hasta. Tu biasanya kalau bilik air yang biasa kat rumah, kat hotel apa semua, sampai 3 hasta dah ada tembok, dah ada dinding dah. Baik. Yang tu okey lah. Kalau tak menghadap lebih bagus. Tapi kalau dah menghadap, tak sampai yang haram ni lah. Baik. Atau dia dekat dengan dinding, tapi dinding tu rendah saja. Macam kat hutan tadi kan, ada tembok, ada batas, tapi rendah saja. Tak sampai 2/3 hasta. Adalah pokok-pokok sikit, janji tutup, jangan orang nampak saja. Yang tu tak boleh lah. Jadi kalau macam tandas orang dulu, tandas kat luar rumah, yang memang tandas dia pun tak berapa besar, cukup untuk buang besar saja, yang itu kalau dia ngadap kiblat pun tak masalah. Baik, lalu kata pengarang, jika semua syarat benda ni kan, dulu saya belajar kan, saya kata kenapalah kita kena belajar benda ni sedangkan tandas kita kan semua dah ada dinding, dah ada apa. Rupa-rupanya kan, bila kita dah lama-lama belajar, bila kita faham benda ni Rasulullah yang sebut. Sebenarnya hadis ini tak sebut kat sini, Nabi yang sebut. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangkan kiblat, jangan menghadap matahari membelakang. Jadi bila kita dengar macam tu, kita belajar, sebenarnya mesti ada sebab dan mesti ada hikmah yang berpanjangan yang kita saja belum berjumpa, bertemu dan terkena kepada kita pada waktunya. Tapi bila nanti sampai masa kita berpengalaman, lah betul lah macam ni rupanya buang besar tapi tak boleh ngadap kiblat. Kurang-kurangnya kita sudah ada ilmu tentang perkara tersebut. Itu penting tu. Jika semua syarat ini dipenuhi atau dia berada di tempat yang memang sudah disediakan untuk membuang air seperti tandas, dah memang tempat tu gitu, maka tidaklah dia haram menghadap kiblat atau membelakanginya. Walau bagaimanapun disunatkan, tidak juga menghadap dan tidak juga membelakangi kiblat
apabila dia membuang air walaupun dia buang dalam bangunan. Nah, macam tadilah yang sebut tadi tu. Apa, sengitkan sikit. Itulah, tu usaha lah tu. Digalakkan macam tu lah cara dia. Disunatkan. Walaupun padahal kalau dia ngadap taklah salah. Macam tu lah kan. Baik. Kalau faham kan senang kan gitu kan. Bila kita tahu. Dalam syarah kepada kitab At-Tanbih, Imam Nawawi mengatakan ta'lil sebab yang sahih ialah apa yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Husain, Al-Baghawi, Ar-Ruwyani dan lain-lain, iaitu sebab dia satu je. Sebab arah kiblat adalah suatu arah yang agung, mulia. Tu cerita dia. Kenapa tak boleh ngadap kiblat, Ustaz? Sebab arah kiblat ni memang arah yang mulia. Allah jadikan dia mulia. Maka dengan itu, oleh itu wajib kita menjaga keagungan arah kiblat ketika berada di tempat yang terbuka. Itu cerita dia. Jadi adab yang pertama macam itulah bentuk dia. Masuk yang kedua. Tengok sebelah. Ada adab ni penting lah. Nombor 2, tidak dilakukan pada air yang tidak mengalir. Maknanya jangan buang air dekat kolam yang bergenang. Ada perigi. Perigi tu kan, perigi tu tak berapa dalam. Perigi tu air kat situ je. Ya Allah. Kat situ juga dia. Kat situ juga. Air tak mengalir tau. Ni bukan sungai, bukan laut, bukan. Air yang tu, perigi. Ataupun ada parit. Parit tu memang dia memang ada air mengalir. Tapi parit tu jenis yang air stay saja. Tak gerak sangat, tak mengalir. Banyak sikit tak kira lah. Janganlah buang tempat air, ya Allah. Bayangkan. Bayangkan kalau macam tu orang buang. Orang datang nak ambil balik semula kat perigi nampak seketul. Lepas tu yang ringan tu timbul kat atas, gerak-gerak kiri kanan. Nak ambil, kan tak elok je tu kan. Tak elok. Yang ketiga, tidak dilakukan di bawah pokok buah-buahan. Ini diingat dia punya tu baja ke apa. Walaupun ketika pokok tu tidak berbuah. Jangan buat lah. Ni adab juga. Sebab apa? Kadang orang tak, budak-budak ke apa dia tak tahu, dia singgah kat pokok, dia kencing kat situ. Sebenarnya kalau boleh jangan. Bawah pokok tu. Satu, sebab nanti orang akan duduk berteduh. Orang akan duduk berteduh. Kita ni disuruh supaya jangan membuat sesuatu yang boleh menyusahkan orang. Yang boleh menyebabkan orang. Bayangkan orang duduk bawah pokok, tengah sampai je, ada siapa pula kencing. Dia sandar kat pokok tu ada bau hancing. Kan masalah. Jadi menyusahkan, menyukarkan dan menyakiti orang lain. Apa ni? Dekat box kita ada tulis ni. Ustaz, kalau bersihkan baby guna terus air atau guna air lagi selepas guna wet tissue. Boleh lah. Dah guna wet tissue, apa semua najis dah hilang. Dia dah jadi najis najis hukmi. Air dia semua dah hilang. Kita pun siram sekali. Siram air. Settle lah. Settle lah. Yang penting siram. Najis dah tak ada. Kemudian, jangan tidak dilakukan di jalan raya. Tempat orang lalu lalang kat situ juga dia tinggalkan. Orang terpijak. Yang ni kita rasanya tak adalah buat. Tidak dilakukan di lubang-lubang. Tidak dilakukan dekat lubang kerana kemungkinan ada jin, ada binatang dekat situ. Dia buang kat lubang kan, tempat tu lah ketam keluar masuk kat pantai tu. Tempat tu lah ada kala jengking ke apa ke, lubang-lubang janganlah. Tidak dilakukan di tempat berteduh, sebab tempat orang kan, manusia. Tidak bercakap-cakap ketika buang air kecil, buang air besar. Siap jawab telefon tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jap. Okey. Dah keluar seketul. Ada apa? Sambung pula. Ya Allah. Merapik buat kerja macam tu. Dalam tandas dia bercakap. Janganlah. Benda tu tak perlu Kecuali ada benda perlulah. Kecemasan ke apa ke. Cakap-cakap jangan. Bual-bual. Sebenarnya tak apa bagus sangat. Kalau nyanyi-nyanyi. Bising-bising dalam bilik air kan. Tak apa bagus. Jangan buat. Kemudian, tidak menghadap matahari dan bulan. Ini saya sebut tadi tu. Jangan menghadap matahari
dan tidak membelakangkan matahari dan bulan. Bukan kiblat saja, matahari dan bulan. Sebab Rasulullah pernah bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bukan kerana apa, tapi kerana matahari itu tanda kebesaran Allah. Jadi kita disuruh supaya jangan menghadap matahari, jangan menghadap bulan. Tapi kalau saya tengah bayang besar, matahari tengah terbit, Ustaz. Awak pandailah awak ngelak ke baring ke. Lama sangat nak kerja ngelak tu kan. Taklah sampai macam tu. Yang penting tak menghadap matahari sudah. Syarat dia sama macam tadi. Tempat lapang dan sebagainya. Okey, dalam kitab-kitab lain ditambah. Ni tambahan. Kita nak perlu tahulah. Sunat berlindung daripada pandangan manusia. Maknanya macam mana, Ustaz? Maknanya kalau tak lindung dari pandangan manusia, okey juga. Yelah. Kalau contoh ada tandas. Tandas yang dia tutup separuh je. Maknanya dia punya tinggi dinding sampai sini je. Sampai sini je. Maknanya orang masuk tandas. Tak tenang. Tak ada bumbung. Tak ada bumbung. Masalah yang dalam tu tak tenang. Yelah, dia masuk dalam tu. Jadi orang pun nampak ada orang dalam tengah berdiri. Berdiri, lepas tu orang tu cangkung tak nampak. Lepas tu berdiri nampak balik kepala. Di sebahagian negara lain ada tandas yang jenis macam tu dan banyak. Siapa yang pernah pergi jalan-jalan dia tahulah. Ada kan? Ada siapa pernah tengok dekat mana? Tapi Kat kalau China. ada betul. Memang jenis yang macam tu. Jadi kita masuk, kita pun kata, ni kalau orang datang, tak ada orang datang nak ngendap sebenarnya. Tapi dia macam tu open bentuk itu. Baik itu sunat kita berlindung terus daripada pandangan manusia. Kan lebih bagus kalau terus tutup. Kedua, jangan membawa bersama-sama sebarang benda yang ada catatan nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, Al-Quran dan seumpamanya. Itu dekat China ada Dekat China saya rasa mungkin saja ada. Dekat ni ada kat Indonesia, ada. Kalau orang yang pernah jalan, pernah apa, dia tahu ada jenis yang macam tu. Saya pernah nampak lah. Kat Indonesia pun ada ya. Memang ada sebahagian tempat dia begitu. Dan selama mana orang tak nampak ketika dia buang besar, okey sebenarnya. Cuma sunat berlindung terus lah. Maknanya kira kat tempat kita ni kira okey tau. Tak tahulah kalau pagi akan datang ada, wallahualam. Baik. Nombor 3, tidak melihat kemaluan dan tidak melihat najis yang keluar. Itu sunatnya begitu, mustahab. Seeloknya jangan kencing berdiri. Rasulullah pernah melakukan dalam keadaan berdiri kerana untuk menunjukkan harus. Maknanya tak sampai kepada peringkat haram. Nak menunjukkan dia tak haram, bolehnya. Tapi bukan galakkan. Nabi dalam kebanyakan ketika Nabi bertinggung, bercangkung. Menggunakan alas kaki. Itu yang ada sedia selipar tu kan. Bagus. Membaca doa ketika masuk tandas. Allahumma barik lana. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Barik lana ni. Kalau saya baca Allahumma inni a'udzubika tadi saya berhenti je pergi tandas. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, minal khubuthi. Syaitan jantan. Wal khaba'ith. Syaitan betina. Tolong minta lindung kepada Allah. Perlindungan dari Allah. Supaya kita jauh daripada gangguan syaitan. Jantan dan betina. Rugi kalau kita tak minta perlindungan Allah masa masuk tandas. Dan tengok tu keluar tandas supaya mudah-mudahan buah pinggang kita sihat. Alat perkumuhan kita sihat. Abdomen kita sihat. Kita punya perut, otot ketika nak meneran sihat. Mudah-mudahan ketika otot kita untuk kontrol buang air besar, itu semua penting tau. Kita nampak macam biasa nikmat buang air kecil, buang air besar. Tapi tanya orang yang pernah dicocok-cocok, ditebuk-tebuk atau dijolok dengan tiup untuk dia buang air. Cakap dengan dia, bila masa nikmat. Saya tanya satu orang hamba Allah, dia baru lepas proses kena gitu. Dia kata, Ustaz, saya masa kena tebuk tu, rasa macam tak tahu apa yang kurang kat diri. Rasa macam tak sedap badan. Tapi bila dah mula lepas 2 minggu, dapat kencing macam biasa. Ya Allah, dia kata punyalah nikmatnya kencing. Dia kata baru saya tahu betapa nikmatnya hari-hari Allah bagi kita boleh buang air kecil dengan biasa.
Bila saya tanya pengalaman dia gitu kan, dia kata, ya Allah, betul lah nikmat kencing tu sendiri nikmat, kata dia. Dia cakap bahasa dia kencing lah. Sebab bila terkena macam tu, kena tebuk, dia tak rasa air keluar dan dia rasa macam perut tak berapa sedap, apa benda tak, dia tak ada rasa benda tu. Tapi bila dapat, ya Allah, dia punya anugerah, dia rasa, ya Allah, punya nikmat besar, anugerah dari Allah kan. Jadi, masa kita keluar tandas tu, ingatlah siapa yang bagi kita nikmat buang kecil bayi besar tu. Tu dibaca tu, nampak tu makna dia. Ghufranak. Aku memohon keampunanmu ya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kekotoran daripada aku. Kentut kalau tak keluar, boleh pening. Kencing kalau tak keluar, boleh senak perut. Dah boleh jadi kuman. Najis kalau tak boleh berak seminggu, kita boleh jadi pening dan jadi asid gas pada badan kita. Allah yang keluarkan kekotoran daripadaku dan memberikan kepada aku wa'afani, dan memberikan aku kesihatan. Tapi kalau kita tak doa, rugilah kita. Rugilah kita. Bayangkan kalau kita ada masalah buah pinggang saja, kita boleh jadi muka apa pucat. Orang kalau masalah buah pinggang tak boleh cuci apa kan, tak boleh bersih. Oh ya Allah. Itulah, saya bila tengok orang yang kadang jumpa kawan-kawan jemaah yang mula ada masalah perkumuhan lah. Tak kisahlah buah pinggang ke, pundi kencing ke, prostat ke apa ke yang berkaitan lah kaitan tu. Saya cakap, ya Allah, aku mohon lindung, janganlah kena macam tu mohon lindung. Jadi cara kita nak mohon perlindungan Allah, itulah lepas keluar bilik air. Tapi jangan pula jumpa orang tu sakit, engkau jenis memang tak baca doa yang keluar bilik air. Janganlah pula cakap gitu, tak boleh lah. Kemudian adab yang lain, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kerana kiri merujuk kepada benda yang buruk, kotor, dan kanan merujuk kepada benda yang baik dan yang bersih. Jadi jangan masuk masjid pula kaki kiri. Jangan pula masuk masjid pula kaki kiri. Maknanya kita buat macam masjid tu tandas rumah. Tak bolehlah masjid dengan kaki kiri ya. Kemudian membaca doa dalam hati ketika beristinja. Jangan pakai mulut. Masa istinja. Ini ulama, doa dari ulama. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, peliharakan kemaluanku daripada perbuatan fawahish. Fawahish ni biasa orang Arab guna dengan makna zina. Tapi terjemahan dia perkara keji. Tapi maknanya zina. Dan bersihkan hatiku daripada perbuatan nifak. Nifak maknanya munafik. Sifat munafik. Nifak tu maknanya sifat munafik. Bahasa Arab disebut nifak. Dalam kitab yang lain pula, ditambah lagi pula. Ditambah bawah tu. Apa tu? Beristibrak. Istibrak. Dia berdehem. Bukan terubuk. Istibrak ni daripada perkataan bara'a. Bara'a tu maknanya lepaskan. Membuat satu perkara untuk melepaskan habis. Itu istibrak. Melepaskan diri. Boleh. Melepaskan tanggungjawab. Boleh. Melepaskan suasana. Boleh. Tapi istibrak tu makna dia gitu. Baik. Dalam bab yang ini, istibrak makna dia apa pula? Makna dia dengan berdehem-dehem dan mengurut di bawah alat sulit bagi lelaki. Urut tu maknanya tekankan sikit. Tolakkan dia supaya baki air kencing tu keluar semua sekali. Maaf tadi istibrak tu kata dasar dia apa Ses? Bara'a. Terima kasih. Kan ada surah Taubah, surah Bara'ah. Wa ana bari'um mimma tusyrikun, dan aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Bari, bara'a tu maknanya surah Bara'ah. Ustaz, kalau dah guna tiup tu kita nak ambil wuduk macam mana? Ambillah wuduk macam biasalah. Wuduk ambil macam biasa. Tiup ni tadi cerita tiup ni kan, tiup yang apa tu? Buang air kecil tu kan. Tiup yang buang air kecil dia dah tebuk kat perut kita, tak apalah. Dah buang gitu. Kemudian lap, bersihkan pada tempat yang keluar tu air kencing tu kalau dia tebuk bawah pusat. Dan kemudian kita ambil wudu. Semayanglah macam biasa. Baik, sekarang. Ustaz, satu soalan.
Yang tak beristibrak, maknanya ada sisa najis yang tertinggal di dalam, sah tak dia berwuduk semua? Kalau istibrak ni pada dasar hukum dia sunat. Sunat. Yang mana kalau memang air kencing dia boleh berhenti, stop, tanpa istibrak, maka istibrak sunat. Tapi kalau air kencing dia tak boleh berhenti, melainkan dia kena istibrak, barulah air kencing dia dapat pastikan berhenti. Maka ketika itu untuk dia wajib. Okey, saya ulang. Istibrak pada dasar hukum dia sunat. Yang berdehim dengan urut tadi tu, pada dasar hukum dia apa tadi? Sunat. Sunat bagi siapa? Bagi orang yang kalau tak istibrak pun dia boleh pastikan air kencing dia habis dan tak ada baki terkeluar lepas dia dah bangun, dah jalan, dah istinja. Pastikan tak ada terkeluar lagi. Bagi orang yang kalau dia bangun bergerak masih ada yang akan baki terkeluar, untuk dia istibrak tu hukum dia wajib. 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 Okey. Saya bagi satu contoh lain. Apa hukum satu orang dia menyelati jari ketika dia berwuduk? Yang wajib basuh ke ujung sini sampai siku lah. Ya. Siku. Tapi menyelati ni hukum dia sunat. Tapi wajib pada jari yang rapat kan? Dia sunat sekiranya tanpa kita menyelati jari pun air memang sampai. Ya. Okay. Kalau air dah sampai Ustaz, dah kena, tapi masih sunat juga buat. Tapi kalau air memang tak boleh sampai, melainkan kena menyelati baru sampai, untuk orang itu ketika itu hukum dia jadi wajib. Macam tu lah. Okay Ustaz, satu lagi soalan. Maaf. Contoh, tengah batuk ataupun bersin, lepas ambil uduk, lepas tu tengah pakai telefon batuk atau bersin, ada lebihan air kencing keluar. Yang tu maknanya dia bukan kategori yang air kencing dia boleh stop Ustaz kan? Bukanlah. Dia maknanya dia senang cerita kencing lah. Faham? Nak kata dia daimul hadas, dia kata dia selama ni dia tak ada pun daimul hadas. Cuma ketika itu memang terbatuk dan terkencing. Jawapan dia terkencing najis. Jawapan dia terkencing juga batal wuduk lah tadi lah. Jadi habis macam mana? Berhentilah, stop dulu. Bersihkan je dulu. Bersihkan, wuduk, selesai. Tu mungkin masa tu Ustaz kita guna spray kan Ustaz, jadi wajib menyelati jari. Spray pun sama. Kalau tanpa menyelati, spray boleh sampai. Jawapan dia menyelati sunat. Tapi kalau guna spray tak boleh sampai ke kawasan tertentu. Ya, setiap orang dia punya bentuk jari tak sama. Jenis kulit tak sama. Bukaan jari, kemampuan tak sama. Ada orang jari dia dah mula merapat, nak gerak dah tak boleh. Ataupun dia dah cramp, dia ada sakit ke tertentu. Yang mana kalau dia masih ada ruang tengah. Yang mana kalau tak menyelati maka tak sampai. Untuk dia wajib lah. Tapi untuk orang yang biasa, sehat, yang basuh semuanya memang akan sampai. Menyelati hukum dia sunat. Macam tu lah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya, ada dua saya nak tanya ni. Nombor satu macam orang yang kencing tak tos Ustaz. Dia dia sentiasa kencing, tak tos lah, kencing sekejap, kencing tak banyak lah dalam masa sekejap kencing gitu kan? Tak, dia macam dia tak tahu lah Ustaz, macam dia kencing tak banyak Ustaz. Macam berapa titik gitu je, dah terkencing lagi tu macam mana Ustaz? Nombor satu. Yang kedua tu macam orang yang asyik kerja mudah terkentut tu Ustaz, macam mana dia nak biar keluar angin tu Ustaz. Dia kadang-kadang sekejap terkentut tu. Tu macam mana? Nak kalau boleh lah nak keluarkan angin tu tak biar tahan lama sikit Ustaz. Tu je. Baik. Bagus ni sebab benda yang kita sebut reality. Bukan satu orang, bukan dua orang, sebenarnya ramai saja orang yang mengalami. Tak kira peringkat umur. Tapi tajuk dia sebenarnya kat muka surat 90 sebenarnya. Tu cerita dia. Cuba tengok jap 90. Saja tengok dulu. Kita taklah cerita dulu. Muka surat 90 tu dia ada tulis kat bawah tu. Ada khas macam mana niat untuk wuduk orang macam tu. Dan macam mana cara dia. Niat dia dengan cara dia, kategori dia. InsyaAllah nanti sampai sikit lagi depan tu. Sampai kat situ nanti insyaAllah kita akan kongsikan insyaAllah. Dia ada tulis situ kan.
Ada wuduk bagi orang yang daimul hadas, selalu berhadas. Dia terbatuk sikit, terkeluar. Gitu kan. Ataupun kadang-kadang dia bergerak sikit je, terkentut. Kadang-kadang dia terkejut. Ada orang beri salam. Assalamualaikum. Prap. Tak sengaja terlepas. Syukur orang yang bagi salam tu tak dengar. Jadi ya masing-masing orang tak tahu kan. Dia punya apa kita sebut cabaran dia kan. Baik. Kita kembali semula. Mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah beri sihat. Bukan berkumuh lancar pada masa yang sama. Sebenarnya saya kalau fikir-fikir balik kan, kita ni kan dalam banyak-banyak kita nak minta bantuan orang. Bukan minta, perlu bantuan orang. Benda yang sebenarnya kita tak nak minta bantuan orang. Kita nak buat sendiri adalah benda berkaitan istinja. Betul. Tak ada orang yang nak minta orang lain cebokkan saja-saja. Tak ada orang. Dan nikmat buang air besar, buang air kecil, nikmat taharah, nikmat ni sebenarnya nikmat besar daripada Allah. Tapi orang yang dah terpaksa, dia dah tak ada pilihan. Sama ada dia tak boleh buang air kecil, dia tak boleh buang air besar, ataupun dia dah tak larat nak cebok diri sendiri. Dengan penuh rasa malu, dia terpaksa juga menghadap anak dia cuci kan. Menantu dia buatkan. Sebenarnya tak ada orang yang nak orang cebok. Buruk. Sepemalas-pemalas orang pun, dalam bab cebok dia tak nak orang cebok. Orang tolong buat macam-macam okeylah. Orang carikan makanan untuk dia suka. Tapi kalau cebok kan orang tak nak. Jadi maknanya saya nak beritahu ialah betapa kita kalau dapat buat itu sendiri sepanjang hidup kita ni, Allah perkenankan kita sampai ni buat. Sebenarnya Allah dah jaga banyak dah aib-aib kita sebenarnya. Cuma kita tak perasan. Kita tak perasan. Bendanya sebenarnya tak ada orang yang nak minta suka-suka minta. Hatta nak kita minta tolong anak pergi kedai boleh. Kita nak minta tolong anak boleh. Tapi minta tolong anak cebokkan kita tak akan buat. Maknanya tanpa ada sebab terdesak. Tak ada. Tak akan buat. Hatta kalau dah terdesak pun kadang-kadang diam. Tak cakap. Betul tak? Memang itu. Tapi bila kita dapat buat itu, sebenarnya ya Allah nikmatnya. Sebenarnya masa kita sehat ni lah kita kena. Dan kita belajar benda ni sebenarnya nak mendatangkan rasa syukur kita kepada Allah. Sebab tu dalam bab wuduk, bab apa, kalau kita tengok ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman apa? La'allakum tashkurun kan. Supaya kamu bersyukur. Rupanya belajar bab istinja ni sebenarnya memang tujuan besar dia. Dia kalau tak tunjuk saya tak puas hati habis tunjuk. Nanti kan ingat, ya ke ustaz ni supaya bersyukur. Kan? Saya cerita ni cakap betul-betul ni. Okey, tengok ni surah Al-Maidah. Tengok surah Al-Maidah Okey, bila masuk bab wuduk tengok bab ni bab istinja ni lah, wuduk, bab nak istinja nak apa kan. Tengok ni. Hari tu rasa kita dah belajar ni. Wahai orang beriman, jika kamu nak melaksanakan solat, maka basuhlah wajah kamu. Saya terus terjemah je lah dan tangan kamu hingga ke siku, dan sapulah sebahagian kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu ilal ka'bain, sehingga kedua buku lali. Wa in kuntum junuban. Ni cerita kalau berjunub. Nak buat apa? Fattaharu. Ni cerita ni. Angkat adas kecil, angkat adas besar, istinja. Ni cerita ni. Okey, wa in kuntum marudha. Kalau kamu sakit. Yang kedua, ala safarin atau musafir. Yang ketiga, kalau kamu kembali daripada buang air besar. Ni cerita ni, buang air besar ni, istinja ni. Aw lamastumun nisa, atau kamu ada menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, tapi kamu tak mendapati air. Fatayammamu sa'idan tayyiba, dengan debu tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum, maka sapulah muka kamu dan juga tangan kamu. Ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Allah tidak berkehendak untuk menjadikan kesusahan, kesukaran pada kamu. Yang suruh istinja, suruh niat macam mana tadi kan, nak belajar macam mana orang yang asyik terkentut. Semua yang Allah syariatkan ni, semua bukan untuk menyusahkan kamu. Walakin, tapi sebenarnya matlamat sebenar dia. Matlamat yang sebenar betul-betul yang kita kena faham. Yuridu, Allah berkehendak. Liyutahhirakum, sebenarnya Allah nak menyucikan kamu, zahir dan batin. Sebab tu masa kita wuduk akan keluar dosa daripada bawah kuku. Waliyutimma ni'matahu alaikum, Allah nak sempurnakan nikmat. Kan saya cakap tadi,
Kita boleh nikmat makan minta tolong orang. Boleh nikmat jalan bila minta tolong orang. Orang tak minta tolong orang hantar, minta tolong orang apa. Tapi nikmat beristinja, sucikan diri, nak rasa sempurna, rasa tak ada aib hidup, itulah nikmat kalau dapat buat sendiri, settlekan semua. Nikmat besar sebenarnya. Dapat pergi tandas, dapat istinja, dapat apa. La'allakum, moga-moga dengan sebab demikian, kamu menjadi orang yang apa? Bersyukur. Syukur boleh buang besar, boleh apa. Saya sampai sekarang Alhamdulillah tak ada kena penyakit kentut-kentut, sikit-sikit terkentut, sikit-sikit terkencing, sikit apa. Tapi saya kata tak ada jaminan. Siapa terus sihat sampai bila-bila. Bila kita diberi. Itu saya tunjuk sikit tu lah supaya kita dapat, rupanya yang kita belajar ni, sebenarnya nikmat besar. Nikmat besar daripada Allah. Baik ya. Kita tengok muka surat sebelah 82. Keterangan. Tu dia. Hukum istibra'. Ada tu sikit tu. Sunat, hukum dia istibra' tu sunat jika air kencing berhenti jika dia beristibra'. Air kencing boleh berhenti kalau istibra'. Okay. Dia boleh jadi wajib jika dia ada kuat sangkaan bahawa yang air kencing tak akan berhenti melainkan dengan istibra', barulah air kencing dah selesai nanti. Kalau macam tu untuk dia dah jadi hukum dia apa? Wajib. Wajib. Contoh dia. Baik, kemudian disusuli Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi berkata dalam kitab At-Tanbih, dan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Syarah Al-Muhadzab bahawa tidak menyingsingkan pakaian sebelum mendekat ke tanah atau tempat buang air adalah sunat menurut ittifaq ulama. Ini dulu saya belajar tau. Sebahagian guru-guru saya dulu yang daripada Yaman, dia kata tak bagus kalau buang air kecil buka seluar semua. Buka baju semua. Dia kata sebab asal daripada kitab ialah selagi kita tak turun ke bawah, maka jangan diangkat kain. Maknanya senang cerita jangan bogel semualah, bahasa kasar saya macam itulah. Jadi mereka kata antaranya ialah jangan kita sensingkan pakaian sebelum kita turun mendekat ke tanah. Atau sunat, itu bagusnya macam tu. Maknanya kita buka pakaian kita hanya untuk sesenang, selesa dan dapat buang najis saja. Tanpa perlu buka bahagian lain yang tak perlu dibuka. Walaupun tak ada orang tengok cerita dia. Tapi kalau nak cerita yang terbaik, macam itulah keadaan dia. Habis takut terkena kotor. Jadi jawapan dia ganti lah. Sebahagian saya tengok ada ulama tu dia ganti dengan kain yang khas kat bilik air saja. Jadi dia buang besar, dia tutup semua kain. Dia hanya maknanya selakkan kain tu untuk buang besar saja. Tak macam ni. Walaupun dia seorang dalam bilik air. Sampai macam tu sekali. Kerana nak dapatkan sunat adab dalam buang air tu. Mungkin tak semua orang mampu buat gitulah. Tapi sekurang-kurangnya tahu lah. Pernah dengar dan tahu lah. Kemudian berjima tanpa istinja. Haram berjima setelah buang air kecil tanpa beristinja atau setelah buang air kecil beristinja dengan batu kerana masih ada najis di kemaluannya jika dia berjima. Maknanya bersihkan dululah. Lepas buang air kecil terus berjima tak boleh lah buat macam tu dia belum istinja. Baik. Tengok di bawah tu amalan fitrah, termasuk dalam amalan fitrah ialah bersiwak dalam setiap keadaan. Ini tambahan. Lebih-lebih lagi dianjurkan ketika kita nak berwuduk, siwak. Ketika nak solat, siwak. Walaupun solat sunat, siwak. Ketika nak berihram, siwak. Ketika baca Quran, baca hadis, sunat siwak. Berzikir. Ketika gigi berubah warna, disebut menjadi kuning tu sebenarnya berubah warna, siwak. Masuk ke rumah, bagus siwak. Bangun daripada tidur, sebab kerana atau berubah bau mulut ketika nak tidur, ketika bau mulut berubah, tu ada kat situ. Sunat bersiwak. Ini amalan fitrah namanya. Fitrah. Yang kedua, memakai minyak wangi sekali-sekala. Walaupun kat dalam rumah lah. Kalau perempuan dalam rumah pakai je lah, tak kisahlah. 3, menggunakan celak mata dengan bilangan ganjil. 3 kali sebelah mata kanan, 3 kali sebelah mata kiri. Bagus. Fitrah. Nombor 4, menggunting misai, memotong kuku. Jangan bela-bela kuku yang tak ada tujuan dan tak ada sebab. Bagus potong kuku. Taklimul azfar ni fitrah. Semua nabi-nabi tu ada melakukan hal-hal yang sama, antaranya potong kuku.
Mencabut bulu ketiak dan memotong bulu-bulu di kemaluan. Ada ulama kata makruh cabut bulu ketiak, cuma sunat potong. Ada kata tak makruh, cabut pun boleh. Yang kata makruh tu kerana mereka lihat dari sudut ia menyakitkan. Tapi ada orang kata dia tak sakit, tak cabut ajalah. Yang penting jangan sama panjang dengan tangan dia. Masa dia salam tu, punya bulu ketiak dia sama panjang dengan tangan dia. Berapa tahun tak potong? 60 tahun tak potong. Tak adalah orang buat macam tu. Baik. Fitrahnya bersihkan. Menyikat rambut. Sikat rambut. Sikat rambut tu fitrah. Rasulullah kalau musafir, antara benda yang Nabi bawa apa? Dalam riwayat, cermin, sikat. Sikat. Mencukur bulu kemaluan atau bulu ketiak. Boleh. Cukur boleh. Mewarnakan rambut putih dengan warna merah atau kuning. Terutama dengan inai lah yang dibolehkan. Cuma jangan mewarnakan dengan warna hitam. Perempuan yang sudah berkahwin memakai inai pada kedua tangan dan kaki. Boleh. Tapi dengan syarat untuk tujuan suami, dengan syarat izin suami, dan dengan syarat, itulah dia. Perempuan boleh berhias-hias itu, inai-inai itu. Tapi dengan syarat itulah untuk suami, izin suami. Kemudian nombor 9, makruh mencukur sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian yang lain. Makruh. Ni nama dia qaza'. Dia tebuk-tebuk. Tahu rambut tebuk-tebuk tu. Potong separuh, cukur separuh tu tinggal. Tu tak bagus. Mencabut uban, makruh. Mencabut janggut. Janggut ni, saya kan ada sikit ni kan. Boleh lah. Ni nama dia, dulu kawan-kawan usik, dia kata ni janggut cari makan kata dia. Sebab tak sungguh-sungguh kata dia. Yelah dia orang semua janggut cantik-cantik kan. Saya pula ada kecil je gini sini. Alhamdulillah lah ada. Dulu dikatakan ada seorang sahabat Nabi, dia ada selai je. Sebab dia memang jenis tak tumbuh. Jadi dia ada selai. Dia punya jaga selai tu. Sebab dia kata aku nak tiru seperti Nabi tapi yang mampu ada satu helai. Jadi aku sayang sangat. Dia jaga betul. Dia jaga betul. Jadi kita adalah beberapa helai ni. Alhamdulillah lah. Niat dalam hati tu nak dapatkan sunnah Nabi tu. Niat dalam hati tu itu. Mudah-mudahan tu lah. Baik. Soalan Ustaz. Pandangan Ustaz tentang wanita yang tidak berkahwin memakai inai. Tak perlu lah. Hukum dia Ustaz dari sisi syariat. Hukum saya tak pasti tapi Apa tujuannya? Apa tujuannya? Janganlah, jangan pakai lah. Kalau Baik. tu tak ada perlu tak payah. Tak perlu tak payah. Berjalan dengan satu kasut. Ada sebahagian ulama kata itu perbuatan syaitan. Berjalan satu kasut itu selipar. Memakai selipar sambil berdiri. Ini makruh menurut sebahagian ulama. Pakai selipar sambil berdiri. Ada ulama kata tak bagus. Tapi asbab dia wallahualam. Pakai selipar berdiri maknanya duduk baru pakai baru jalan balik semula. Tapi biasanya jarang orang buat. Biasa orang terus keluar masjid terus pakai selipar terus gerak kan gitu kan. Tapi ada sebagian ulama kata makruh. Atas sebab apa saya lupa. Tapi yang berjalan satu kasut itu selipar. Itu bagi orang yang ada dua kaki. Dia lompat pakai sebelah je selipar. Sebelah kasut. Makruh. Baik. Apa faedah kelebihan bersiwak? Selalu bersiwak insya-Allah memudahkan roh keluar ketika sakaratul maut. Dan faedah yang kedua, ni cerita fitrah lah, wangi-wangi, lawa-lawa, cantik-cantik, kemas-kemas. Fitrah ni maknanya sesuai dengan perkara-perkara sunat yang perkara-perkara sunat atau yang mustahab digalakkan sesuai dengan fitrah manusia yang suka kepada elok, bersih dan penampilan cantik. Tapi ada yang bagus, ada juga yang sampai kategori makruh. Makruh macam tadilah. Cukur sebahagian rambut, tinggalkan sebahagian. Konon pada dia cantik tapi benda tu dikategorikan yang namanya makruh. Macam itulah. Tanya. Kita bersiwak dalam keadaan hadas, maknanya uzur. Masa uzur. Boleh? Bersiwak kalau ketika kita uzur boleh. Uzur bangun tidur. Boleh. Uzur ketika berubah bau mulut. Boleh. Kita uzur tapi pada masa yang sama gigi menjadi kuning. Boleh. Ketika kita uzur tapi kita nak berzikir. Kita tak boleh baca Quran dengan niat tilawah tapi nak berzikir. Kita pun uzur tapi kita nak belajar macam ni kan. Ada orang uzur tapi dia nak belajar. Boleh saja. Boleh sebab.
Dan yang terakhir di bawah, keadaan minyak wangi. Sunat menggunakan minyak wangi yang warna tak kuat tapi bau kuat untuk lelaki. Bagus pilih yang macam tu. Kalau orang perempuan pula, sunat guna yang warna dia kuat, maknanya orang terperasan dia pakai tu, terkena kat pakaian dia ke apa ke sikit ke, nampak ada warna minyak wangi, cuma bau dia tak kuat. Bau dia tak berapa kuat. Sesuai untuk menutup bau badan diri sendiri saja, itu dah memadai lah. Bukan tak boleh terus pakai minyak wangi, bukan. Jadi, potong rambut, kuku masa haid boleh ke tidak? Saya tidak galakkan. Tapi kalau dah terpotong, maknanya tak mengapalah kalau dah terpotong. Tapi kalau belum terpotong, janganlah dipotong. Nanti Kalau dalam keadaan nifas, Ustaz, macam kalau dalam pantang kan, kuku panjang. ni saya sambil nak buka ni, nak tunjuk muka surat berapa. Kita akan jumpa nanti bendanya. Nak tunjuk supaya nampak dengan mata sendiri tu lain sikit dia punya cara tu kan. Nanti kat depan ni kita akan ada cerita sentuh tentang benda itu. Tentang apa. Kalau tak silap saya cuba tengok muka surat 117. Ada tak kat situ? 117. Ada tak cerita potong rambut, potong. Tak ada. Kalau ada lah. Kalau tak ada, tak ada. Dan dia ada cerita. Dalam ni nanti dia ada cerita. Sebenarnya saya nak kita tengok sendiri benda ni. Tengok sendiri tu dia lain sikit kan. Dia ada. Nanti kita akan tengok lah. InsyaAllah nanti sampai masa tu saya akan bagi perincian dia. Tentang potong kuku dan potong apa. Tapi dengan catatan, kalau tak potong, jangan potong. Kalau dah potong, ia tak mengapa. 105 ke Ustaz? Apa ya? 115 tu. 115 ada dia cerita. 115. Cuba tengok 115. Kalau ada lah. Tapi memang ada dalam kitab ni. Saya tak ingat muka surat berapa. Dia ada bab haid dan dia ada bab yang lain juga. Permasalahan Ustaz nombor 2, makruh memotong rambut atau kuku ketika dalam keadaan hadas besar. Itulah. Jadi makruh. Jadi kalau belum potong, saya kata jangan potong. Tapi kalau dah terpotong, sudahlah. Tu cerita dia. Tak adalah kena bayar denda ke kafarah ke, tak adalah. Kalau mengganggu sangat tu, ambil keputusan potong tak apa Ustaz kan, makruh. Itulah. Itulah Sunat. Dia pantang mungkin lama katnya nifas dia sampai 2 bulan 60 hari. Sampai dia datang, dia jalan naik kereta, kuku dia dah garit, kereta dia dah. Dia lalu sebelah pintu kereta, dah bergarit-garit. Kenapa ni? Saya dalam pantang, kuku tak potong. Agaknya lah, itu dah macam puaka ni yang rapik dah pula. Ya. Contoh. Takut tercakar baby. Kuku panjang. Baby dan sebagainya kan. Tapi ada itulah saya tengok nanti semuanya dikumpul, akan datang tak bercahaya menurut sebahagian pendapat ulama. Tapi itu yang saya kata, kalau tak potong jangan potong. Tapi kalau dah potong sudah macam tu. Ustaz, tanya. Baik. Berkenaan dengan warna perfume apa? Yang tadi minyak wangi, warna yang kuat tu. Macam mana? Kadang-kadang minyak wangi kan ada yang jenis ada yang macam ada warna kuning sikit. Dia ada kuning-kuning. Kalau kita pakai, dulu macam Nabi pakai minyak, kadang-kadang dia ada kesan sikit pada pakaian, ada kesan sikit. Ada jenis-jenis minyak wangi lah. Tapi kalau yang sekarang, teknologi sekarang ni, kebanyakan minyak wangi tu hampir-hampir tak meninggalkan warna kerana orang tak apa suka warnanya tu. Tapi dengan makna matlamat supaya baunya tak terlalu kuat, boleh dipegang untuk orang perempuan lah. Supaya baunya tak terlalu kuat. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Kalau yang macam bedak sejuk siam yang wangi amat-amat tu Ustaz, tu kalau orang perempuan pakai tu macam mana Ustaz? Baru dia memang wangi Ustaz. Ya, dia bedak sejuk siam tu dia pakai pukul 12.30 malam Taklah, habis kalau nak keluar kita pakai tu dia berbau lah Ustaz. Oh ya.
Boleh Alamak, pakai ke? yang- Boleh pakai ke Ustaz? Oh, Ke bukan malam ke? yang saya tak berapa cukup tahu sangat sebenarnya. Tapi pernah dengar lah orang sebut. Tapi kalau jangan dia wangi sangat lah sampai yang bukan manusia juga hairan tengok. Bukan manusia yang bukan tapi saya tak berapa tahu sangat. Wallahualam. Nanti kalau saya ada info. Bedak siam Ustaz. Bedak siam namanya Ustaz, dia campur dengan air warna pink tu Ustaz. Dia Oh, bau tengik. Wangi Ustaz. Warna Ya, pink. ya. Wangi sangat. Wangi sangat. Nantilah saya cuba pakai dulu. Nanti sebab dia wangi sangat tu untuk lelaki okey, cuma bedak tu tak tahu fungsi. Nanti Mau saya cuba. hantarlah hadiah kat Ustaz dulu Ustaz. Tengok macam mana. Ya Allah. Jadi itulah. Nanti kalau saya ada maklumat perinci sikit boleh ke tak boleh, tapi saya tengok nanti insya-Allah macam mana. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Terima kasih banyak yang sungguh-sungguh dan istiqamah. Saya doakan semuanya bertambah ilmu dan amal insya-Allah. Dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Baik, Alhamdulillah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan jazak Ustaz. Dan kita bertambah kefahaman kita, bertambah ilmu kita sikit sebanyak, dapat manfaat dengan apa yang disyarahkan, diterangkan oleh Ustaz hari ini. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpahan rahmat kepada kita. Minggu hadapan di hari dan waktu yang sama mungkin kita sambung rukun wuduk surat 84 insya-Allah. Jadi dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita pada petang ini. Masya Allah. Ustaz, saya buat sikit je hibahan untuk malam ini. Kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran pada pukul 8 malam dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Dan kuliah isyak kita 9.15 malam. Hari ini tafsir Al-Quran dan Makhrijul Huruf bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Salih. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman. Saya dengan ini, saya mohon Ustaz menutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Terima kasih Ustaz.